Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Yang saya hormati barisan pelurung kanan. Pelurung kanan di depan semua semangat. Alhamdulillah, ada Ibu Kahar balik ke sini. Alhamdulillah. Jadi inilah barisan pelurung kanan yang hebat, barisan ketua bidang, ketua kaunselor, ketua-ketua panitia, seterusnya rakan-rakan guru yang berada bersama kita, seterusnya anak-anak yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam JPN Sabah Sepakat Sabah Hebat, salam Papar Semangat mendukung aspirasi melalui perubahan, salam SMK Kinarut Permata di Gerbang Selatan, dan salam ABC. Sebelum cikgu mula, tadi cikgu nampak ada beberapa lagi pelajar lelaki yang masih lagi belum memasukkan baju ke dalam surau. Jadi cuba perhatikan di depan, belakang barisan masing-masing untuk dibantu. Tadi ayahanda ada sebut, bantu diri untuk bantu orang lain. Coba dilihat depan, belakang, kiri kanan yang masih lagi belum memasukkan baju ke dalam surau. Jadi buat ini. Okey, sudah, terima kasih. Okey. Saat tadi cikgu tengok ada beberapa pelajar dari depan sini dengan selamba saja. Baju tak masuk, tak ada perasaan apa-apa. Anak-anak sekalian, kalau kita mau melihat negara kita cemerlang, kita mau melihat negara kita hebat, disegani dan dicontohi oleh negara-negara lain, kita akan melihat golongan remaja. Kalau negara itu remajanya hebat, remaja ini merujuk kepada anak-anak di sekolah. Kalau anak cikgu di tingkatan 3 ini hebat, cemerlang, bersahasia, InsyaAllah negara itu akan hebat. Tetapi kalau kita nak melihat pada masa akan datang negara kita runtuh, negara kita huru-hara, kita lihat remaja kita. Jadi kita lihat kepada anak-anak di tingkatan 3. Kalaulah anak di tingkatan 3 itu menunjukkan prestasi, disiplin yang hebat, kita akan menjadi sebuah negara yang hebat dan akan menjadi sebuah sekolah yang hebat. Tetapi kalau kita melihat anak-anak kita banyak isu disiplin, isu yang kecil pun kita tidak boleh atasi. Sebab isu kekemasan ini merupakan isu asas yang saya fikir dan cikgu fikir lama sudah kita selesaikan. Kita perlu ke depan. Jadi kita maklum bahawa yang pakai baju purple itu adalah PRS, pembimbing rakan sebaya. Abang, cuba abang bangun dulu bang. Okey, ini kelas apa bang? 3 Kristen. Baik, kelas 3 Kristen yang belakang tu yang baju purple sila berdiri juga. Okey, ini adalah pembimbing rakan sebaya. Baik, saya nak tanya 3 Kristen, adakah 2 orang ini membantu kamu? Tak, bukan yang lain. 3 Kristen. 3 Kristen jawab. Bantu. Alhamdulillah. Okey, duduk. Yang belakang tu yang baju purple tu kelas 3 Delta ya? Sila berdiri. Sehat orangnya. Okey, ini kelas ni adakah dia membantu kamu di dalam kelas?
Ada ke tidak? Ada. Okey, tanya dulu. Terima kasih. Jadi yang pakai baju purple tu dia bukan suka-suka pakai, tetapi bersamanya di bahunya ada tanggung jawab yang perlu digaris, yang perlu dipikul dan menjadi suri teladan kepada yang lain-lain. So itu bukan mudah untuk memakai pakaian purple atau pakaian kelabu di belakang tu barisan pengawas, bukan mudah. Dan bila kita dah memakai pakaian itu, bersamanya adalah tanggung jawab. Bukan untuk smart saja, bukan untuk bergaya saja, tetapi ada tanggung jawab yang perlu digaris. Jadi sebagai pemimpin rakan sebaya, bantu diri dan bantu orang lain. Sebelum membantu orang lain, pastikan dulu kita dalam keadaan yang cukup sempurna, cukup hebat dan cukup berdisiplin. Anak sekalian, kalau kita pergi ke negara-negara luar, terutama negara-negara yang mengamalkan disiplin yang amat tinggi, mereka bila menyanyikan lagu negaraku, lagu Sabah Tanah Airku, lagu sekolah mereka akan menyanyikan dengan penuh semangat menghormati lagu tersebut. So itu adalah lagu rasmi negara, lagu rasmi negeri dan lagu rasmi sekolah. Jadi apabila kita menyanyikan lagu negara itu dengan penuh semangat, membawa negara kita, membawa negeri kita, membawa imej sekolah kita. Coba kita tengok pemain-pemain bola sepak dunia, apabila mewakili negara mereka dalam pertandingan bola sepak Piala Dunia, mereka akan menyanyikan dengan penuh semangat, tangan letak di dada, dengan menitiskan air mata. Kenapa? Karena bangga, sayangnya kepada negara, menghormati negara. Sebab ada orang tidak ada negara, ada orang tidak ada negara, tidak ada keluarga negara, terpaksa menumpang sana sini, pergi ke negara orang kena tembak, kena bunuh, tidak diterima. Tetapi kamu yang mempunyai negara Malaysia yang tercinta, Sabah yang tercinta, dan sekolah yang tercinta. Jadi cikgu sedikit rasa sedih, terkilan apabila melihat anak-anak cikgu bila lagu negara itu dinyanyikan, dia berbual-bual, boleh lagi senyum-senyum, tengok cuit-cuit kawan. Jadi di mana nilai anak-anak itu? Jadi bila kita menyanyikan itu dengan penuh semangat, penuh hormat, kamu tidak layak semasa menyanyikan lagu negara itu bergoyang-goyang. Tidak layak. Saya cikgu sebut tadi, kalau di negara Korea Utara, kamu kena tembak mati begitu saja. Kalau di negara-negara Soviet, begitu juga. Jadi kita bangga dengan lagu negara kita, kita cintai. Kalau kita pergi negara Indonesia, ya, lagu Indonesia Raya, apabila lagu negara itu dilakukan, dia akan berhenti. Kalau dia berjalan, dia berhenti. Ya, apapun yang dilakukan pada masa dan lagu negaraku berhenti. So hormatnya kepada negara. Jadi sejauh mana kita menanamkan minat dan juga rasa hormat kepada lagu negara kita. Sebab di dalam sekolah kita ada kurikulum pendidikan moral. Ada beberapa nilai itu di situ. Jadi nilai kita itu di mana? Justru kita mau melihat bahawa anak cikgu depan ini, kamu merupakan generasi yang paling muda untuk sesi pagi, dekatan 3, ya, umurnya 15 tahun, merupakan generasi yang sangat bernilai, yang sangat penting untuk menentukan hala tuju sekolah ini. Kalaulah kamu generasi kamu ini disiplinnya tidak begitu cantik, maka sekolah ini akan pergi ke arah disiplin yang tidak cantik. Tadi dalam pelaporan ayahanda telah pun disebutkan beberapa aktiviti telah pun dilaksanakan pada minggu lepas. Jadi cikgu sangat gembira, sangat bangga dengan penyertaan anak-anak dalam kejohanan olahraga Permata di Gerbang Selatan untuk kali ke-36. Walaupun cuacanya tidak memihak kepada kita, hujan, tetapi semangat itu
ada, diteruskan. Ini yang kita mahu, ya, anak-anak yang berjuang, bersemangat kental walau apapun cabarannya, sehingga kita menempa, kita mencipta beberapa kejayaan. Antara kejayaan yang kita tempa pada minggu lepas ialah kita menyertai pertandingan STEM PBL peringkat zon selatan yang disebut sebagai Innocent, inovasi zon selatan, di mana kita memenangi 5 pingat emas. Dan ada di antara rakan-rakan kamu di sini tingkatan 3 yang menyertai pertandingan tersebut. Jadi mohon berdiri anak-anak cikgu yang menyertai Innocent di peringkat zon selatan minggu lepas, sila berdiri. Tahniah, boleh duduk. Dan tahniah juga kepada anak-anak sekalian, semua sekalian tahniah. Cikgu belum minta tepuk dah. Itu semangat yang kita mahu. Okey, boleh duduk anak-anak. Jadi ini merupakan contoh kepada kita bahawa SMK Kedah ini tidak kurang, tidak tandus dengan kehebatan pemikiran kritis dan kreatif. Mereka berjaya memenangi pingat emas di peringkat zon selatan, dan cikgu percaya bahawa yang lain-lain juga boleh kalau kita menumpukan perhatian kita kepada perkara-perkara yang positif. 2 hari mereka berada di sana, dan kita ada menghantar 2 pasukan, satu pasukan menengah rendah dan satu pasukan menengah atas. Alhamdulillah. Jadi ini merupakan langkah yang kita mahukan anak-anak semua contohi. Kita mahu anak-anak contohi supaya kita mendapat sesuatu yang berfaedah di sekolah. So, sebelum ini saya berjumpa dengan murid-murid tingkatan 4 untuk sesi perhimpunan. Kali ini tingkatan 3. Itulah saya selalu sebut bahawa kita perlu menyumbang sesuatu kepada sekolah. Jangan mengurangkan, jangan merosakkan, jangan menidakkan perkara-perkara yang ada di sekolah. Jadi inilah perkara-perkara yang cikgu nak anak-anak cikgu capai. So, sekarang SMK Kedah itu sudah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan sekolah-sekolah lain. Contoh dan buktinya telah kita terjemahkan dalam STPM tahun 2022. Jadi seperti yang disebut oleh ayahanda tadi, setelah bertahun-tahun kita menunggu, akhirnya alhamdulillah pada tahun 2022 seorang yang bercalon STPM kita telah mendapat 4 flag, di mana semua mata pelajarannya mendapat A. Dan yang paling manis apabila kita dapati bahawa murid ini merupakan murid jati SMK Kinarut yang memulakan pendidikannya dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6 di SMK Kinarut. Jadi ini merupakan satu contoh bahawa murid-murid boleh melakukan jika kita fokus. Nama murid ini ialah adik Nur Amizan binti Amran. Cikgu sempat berbual dengan beliau semasa hari Khamis itu dalam perjalanan pulang ke sekolah. Ibunya merupakan seorang jururawat biasa dan ayahnya merupakan seorang driver lori. Bukan orang hebat, bapaknya orang biasa-biasa saja. Dan bapaknya ini mempunyai penyakit kronik, sakit jantung. Dan semasa dia menduduki peperiksaan semester 2, dia melalui proses pembedahan, operation. Tetapi apa yang saya dapati daripada apa yang dia ucapkan dia, kenapa dan bagaimana untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Yang pertama ialah jangan lupa tinggal solat, sentiasa solat, sentiasa bersembahyang. Ini merupakan kunci kejayaan. Kalau kita solat, hidup akan lebih tenang. Tetapi kalau tak solat, hidup akan jadi huru-hara. So, itu banyak masalah. Ada masalah sebab kita tidak solat. Yang kedua anak-anak ialah hormat kepada guru. Walaupun cikgu itu tidak mengajar kita, tetapi hormat dia. Siapapun cikgu kah, tugas di pejabat kah,
tugas pembersihan keselamatan hormat mereka. So, banyak contoh dan pengalaman yang cikgu alami sendiri. Banyak pelajar-pelajar yang hebat, cemerlang, tetapi di paket SPM dia tak dapat straight A, dia dapat 8D 1B. Begitu juga di paket STPM dia mendapat pointer 3.96. Sikit lagi nak dapatkan 4 grade. Kenapa? Kita cuba lihat balik, muhasabah diri. Ada kekurangan yang kita lakukan. Mungkin ada yang orang tidak suka dengan kita, terasa hati dengan kita, maka itu merupakan punca-punca kita tidak mendapat kejayaan yang straight A itu. Ada orang terkiran marah dengan kita, maka kita dapat. Okay? Dan yang paling penting anak-anak sekalian, hormat kepada ibu bapa. Bersyukur kepada anak-anak yang masih ada ibu bapa. Tak ada orang rakan-rakan kita yang tidak ada ibu bapa. Dia menumpang kasih sayang kepada ibu bapa lain, atau makcik-makcik, ataupun yang lebih lagi nenek atau berdatuk. Jadi kita yang masih ada ibu bapa bersyukur, hormat mereka, sayang mereka. Sebelum pergi sekolah, salam mereka, peluk mereka. Bukan peluk rakan yang lain. Rakan yang lain jantina dia peluk, tetapi ibu bapa tidak dipeluk. Sayang kan? Kasih itu sepatutnya diberikan kepada yang hak itu kepada ibu bapa. Jadi anak sekalian, cikgu doakan anak sekalian berada di sekolah ini dengan keadaan yang selesa. Walaupun pada masa ini kita sedang mengalami perubahan ya. Kalau anak perhati tadi masuk sekolah ya, sudah ada bangunan yang dibuat. Itu adalah bangunan sementara yang dibuat yang bakal menempatkan anak-anak di situ. Sebab anak-anak di tingkatan 3 yang berada di blok tengah itu akan diperbaiki bangunan itu. Maka anak-anak akan berada di bangunan sementara. Jadi kita memohon supaya anak-anak dapat menyesuaikan diri berada di sekolah ini. Walaupun kita dalam proses perbaikan, tetapi kita harap anak dapat berikan fokus tumpuan yang sepenuhnya kepada pembelajaran dan juga pengajaran guru-guru. Selalu doakan guru-guru kita sihat sejahtera. So, kalau cikgu tak sihat, cikgu tak masuk kelas. Kalau cikgu tak masuk kelas, kamu tak dapat ilmu. Kamu tak dapat ilmu, tak dapat cemerlang dalam belajar. Jadi sentiasa doakan. Kalau guru kelas tadi 3 kristal, siapa guru kelasnya? Cikgu. Cikgu Imran. Jadi setiap kali kamu solat, kamu sembahyang, doakan Cikgu Imran di belakang itu ya. Cikgu Imran sentiasa dalam keadaan sehat sejahtera. Terima kasih Cikgu Imran ya. Doakan dia sehat sejahtera, supaya dapat mengajar kita dengan baik. Jadi sekali lagi saya doakan semua guru juga kepada anak sehat sejahtera. Begitu juga anak-anak sekalian dapat belajar dengan baik di SMK ini. Tiba sebaik mungkin, sebanyak mungkin ilmu yang berada di sekolah ini. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merugikan diri sendiri. Sebab minggu lepas cikgu dihubungi oleh pihak hospital, klinik Papa Kiraro. Ada beberapa murid kita yang terkena obor-obor. Selepas latihan sukan dan sebagainya, mandi di laut, kena obor-obor ni dia bahaya. Kalau kena boleh membawa maut. Okay? Jadi jangan masa ini kalau mau mandi pun janganlah mandi di kawasan sekolah itu. Mandi di rumah. Ini untuk keselamatan. Yang kedua juga sebagai peringatan, sekarang ini musim hujan, banjir berlaku di sana sini. Jangan mandi di sungai-sungai sebab kat sini ada buaya. Bukan lagi buaya darat, ini buaya betul-betul. Ada murid kita juga yang telah pun digigit oleh buaya pada 2 minggu lepas. Jadi ini peringatan kepada kita. Jangan kalau buaya darat masih kita selamat. Ini kalau sudah buaya yang betul-betul, kalau tidak banyak umur, tidak bersama dengan kita. Dan musim hujan juga elakkan daripada bermain di kawasan yang lapang. Banyak contoh-contoh telah berlaku. Jadi kamu perlu ambil perhatian, ya, sebab main di padang itu terdedah kepada sambaran petir dan kilat. Kalau sudah kena sambar petir kilat itu, kalau warnanya sekarang kulitnya putih, tidak lagi putih, ya, dia jadi hangus. Kalau hangus hidup,
Okey lagi juga amalan, tetapi yang kita bimbang terus tiada di dalam dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekali lagi cikgu doakannya anak sangat siap walafiat, begitu ya cikgu, selamat belajar dan selamat mengajar. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.